Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Masni binti Muhammad Ali selaku pensyarah bagi subjek STAL 2522 Laut dan Manusia. Untuk pembentangan video pada hari ini, saya akan membentangkan tajuk yang dipilih iaitu pencemaran petroleum ataupun minyak di laut. Pembentangan video ini akan disampaikan oleh saya sendiri iaitu Nur Adlina binti Muhammad Azani A186171. Baiklah, untuk pengenalan, menurut sejarah, laut terbentuk kira-kira 4.4 juta tahun yang lalu dan ia meliputi lebih daripada 70% daripada permukaan bumi. Tambahan pula, lautan merupakan khazanah yang kaya dengan pelbagai sumber semula jadi seperti sumber air, makanan dan juga sumber galian seperti petroleum. Pencemaran laut sering terjadi pada masa kini disebabkan kegiatan manusia sehingga kualitinya turun ke peringkat yang tertentu. Selain itu, ia juga membawa perubahan yang besar dan akibat yang buruk terhadap ekosistem marin, tahap kesihatan manusia dan gangguan terhadap kegiatan di laut. Petroleum pula merupakan salah satu bahan mentah asas yang digunakan dalam sektor ekonomi global. Ia juga diekstrak secara besar-besaran di darat dan di perairan laut. Untuk pengetahuan umum, pada tahun 1967 telah terjadinya pencemaran laut terbesar iaitu kapal tanker Torrey Canyon telah menumpahkan 35 galon crude oil di pantai selatan Inggeris yang telah memberikan impak kerosakan pada ekosistem dan juga ekologi laut. Seterusnya ialah sumber-sumber pencemaran yang disebabkan oleh minyak. Hampir setiap tahun, berita tentang tumpahan minyak di lautan sering kita dengari. Sumber-sumber tumpahan minyak tersebut boleh berpunca daripada kilang minyak, kapal pengangkutan tangki minyak, kapal yang ingin berlabuh dan sebagainya. Sumber yang pertama ialah kemalangan kapal tangki yang biasanya berlaku kerana terdapat kebocoran pada badan kapal, terutama bagi kapal yang masih single hull iaitu mempunyai satu lapisan luar kedap air. Yang kedua ialah sebab boleh jadinya pencemaran minyak ini ialah kapal yang sedang memuat dan memunggah barang sama ada di pelabuhan maupun di laut. Ini kerana proses pemunggahan sangat berisiko sehingga boleh menyebabkan berlakunya kemalangan seperti paip pecah, kebocoran atau kesilapan kru sendiri ketika proses mengendalikan barang. Di samping itu, tumpahan minyak boleh berbentuk cecair ataupun menyerupai berbola atau dikenali sebagai tar ball. Kes tar ball sering berlaku di Kepulauan Seribu, Jakarta. Pada tahun 2008, berbola tar ditemui di 3 pulau di Kepulauan Seribu iaitu di Pulau Pari, Pulau Kongsi dan Pulau Payung. Pembersihan pulau ini dilakukan secara manual dan terdapat kira-kira 4,782 beg berbola tar atau lebih spesifik sekitar 49.6 tan telah ditemui di pulau tersebut. Antara kesan pencemaran petroleum ialah yang pertama ialah hidupan laut. Hidupan laut seperti ikan, terumbu karang, ikan paus dan hidupan marin yang lain terjejas teruk kerana ekosistem laut sudah terganggu dengan pencemaran yang berlaku. Ia juga telah mengancam kepada risiko kepupusan hidupan laut seperti ikan paus terutamanya. Kesan yang kedua ialah industri perikanan. Apabila hidupan laut sudah tercemar atau banyak yang mati disebabkan tumpahan minyak dalam laut, ia memberi kesan yang mendalam kepada nelayan kerana mereka tidak boleh menjalankan kegiatan perikanan seperti kebiasaannya. Kawasan pesisir pantai yang berdekatan juga turut terjejas dan ekonomi dalam industri perikanan boleh turut merudum. Kesan yang terakhir ialah hipotermia. Minyak merupakan produk yang sering kita gunakan untuk memanaskan badan. Tetapi bagi haiwan marin, ia boleh menyebabkan hipotermia. Apabila minyak bercampur dengan air, ia membentuk satu bahan yang dikenali sebagai mus dan bahan ini akan melekat pada bulu burung laut. Bulu dipenuhi dengan ruang udara yang bertindak sebagai penebat dan dapat mengekalkan kehangatan burung. Akan tetapi apabila bulu burung terkena minyak, bulu burung kehilangan penebat dan boleh mati akibat hipotermia. Baiklah, antara cara-cara untuk mengatasi pencemaran minyak di laut ialah yang pertama, menggerudi telaga batuan. Walaupun cara ini berkesan, tetapi pengerudian dan pemasangan mengambil masa yang agak lama membandingkan pengerudian mesti dilakukan di tempat selain di dasar laut.
Pemasangan telaga batuan ini juga perlu melakukan penyerapan secara terus di tempat kejadian. Akan tetapi sepanjang tempoh pemasangan ini banyak hidupan yang terkesan seperti masyarakat sekeliling dan ia boleh merosakkan ekosistem marin sedia ada. Yang kedua ialah oil boom membrane ataupun membran ledakan minyak. Membran ledakan minyak ini dapat menyerap tumpahan minyak secara langsung kerana ia mempunyai ejen penyerap minyak seperti bioadsorbent daripada kitosan. Kandungan di dalam kitosan dapat menyerap minyak mentah kerana mengandungi nitrogen yang tinggi pada sisi aktif, dan membran ledakan minyak yang telah digunakan untuk menyerap minyak boleh dipulihkan semula dengan cara merendamnya menggunakan N-hexana yang bertujuan untuk mengeluarkan minyak yang melekat pada membran. Sebagai kesimpulan, pencemaran minyak di laut disebabkan oleh manusia sendiri, iaitu mereka mula mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber alam. Disebabkan perkara ini telah berlakunya kebocoran minyak oleh kapal-kapal yang berlayar di laut. Pencemaran minyak di laut juga telah menyebabkan rosaknya ekosistem hidupan laut, bahkan kematian haiwan, tumbuh-tumbuhan dan manusia yang tercemar disebabkan sisa toksik yang meresap masuk ke dalam badan. Tanggungjawab dalam menjaga kesejahteraan laut adalah tanggungjawab setiap individu, masyarakat dan negara yang memainkan peranan penting dalam memastikan laut berada dalam keadaan yang bersih dan terkawal daripada segala pencemaran yang boleh berlaku. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.